Okay, Ustaz, boleh tak perkenalkan diri dan latar belakang pendidikan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ashraf bin Abdul Rahman dan pada tahun ini saya berusia 25 tahun dan Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan ahli keluarga menetap di Taman LTIT Bukit Jalil. Jadi background pendidikan, latar belakang pendidikan saya setelah selesai saja SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, saya membuat keputusan untuk terus melanjutkan pengajian di Ardu Kinanah Bumi Anbiya Mesir, khususnya dalam bidang kursus bahasa Arab di Markaz Zunnil Qahirah Mesir. Dan dalam masa yang sama, di kesempatan yang ada, saya juga ambil peluang bersama Syekhul Azhar, para masyekh, iaitu untuk bertalaqi dan menamatkan 30 juzuk hafazan Al-Quran. Antaranya syekh yang sempat untuk saya bertalaqi adalah Syekh Muhammad Az-Zinati dan lagi seorang syekh iaitu Syekh Hani Al-Bahi. Okay, boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz sebagai mutawif? Alhamdulillah, sudah tentulah bila saya dipilih untuk menjadi seorang mutawif dalam menyantuni tetamu Allah. Banyak sangat pengalaman yang saya ukirkan bersama dengan para jemaah daripada tanah air sehinggalah ke tanah suci dan pulang semula ke tanah air. Jadi paling syok lah pengalaman yang saya tengok tu. Paling best adalah saya bawa jemaah dan para jemaah pula pada ketika itu first time mata mereka ni menatap satu juzuk daripada dinding Kaabah. Maksudnya turun eskalator, nampak je Kaabah, kita ajak jemaah untuk bertakbir sambil membaca doa. Waktu itu tu jemaah sebab, kita pun turut sebab sekali. Sebab apa? Tanda linangan air mata berkaca kelopak mata mereka tu, tanda terharunya, bersyukur yang tak terhingga. Sebelum ni mungkin lihat di kaca TV Kaabah, tapi hari ni secara realitinya Allah jemput mereka. Jadi itulah pengalaman yang suka untuk saya tengok bersama dengan para jemaah, terutama sekali mereka yang dipilih oleh tetamu Allah buat yang kali pertama menjejakkan kaki mereka di tanah suci. Okey Ustaz, apa kriteria yang diperlukan oleh seorang mutawif? Kriteria yang perlu ada pada diri seorang mutawif, kita nak jadi mutawif ni, yang pertama sekali saya nak kongsikan apa? Dia ada 3 akronim ni. Akronim ni iaitu 3 huruf ASK. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, kita terjemahkan balik pada bahasa Melayu, ask, iaitu tanya. Jadi saya menjawab pertanyaan ni, iaitu A yang pertama, iaitu adalah attitude, iaitu sikap ataupun perangai yang perlu ada pada diri seorang mutawif ni. Contoh kalau hari ni kita seorang panas baran, bahasa mudahnya Kelantan sebut bekeng, kita perlulah banyak mempelajari dan mempertingkatkan sifat kesabaran dalam diri kita. Contoh yang lain, kalaulah kita seorang yang penghisap rokok yang tegar, perlulah berhenti. Sebab apa? Jemaah ni jadikan kita ni sebagai contoh, tauladan, qudwatun hasanah. Apa benda hak baik pada diri kita ni, mereka nak teladani. Okay? Dan juga S, huruf yang kedua, iaitu skill, kemahiran. Kemahiran ni macam mana kita nak dapat? Iaitu kemahiran ni kita perlu belajar. Kemahiran contohnya, kita pandai untuk mengajak para tamu Allah ni untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Adakan tahsin suratul Fatihah bagi memantapkan serta nak memperbetulkan suratul Fatihah, kerana ia merupakan syarat sah dalam solat, terutama sekali solat fardu 5 waktu. Jadi kemahiran-kemahiran yang ada ni, ataupun suara-suara yang merdu, ataupun apa saja skill, kita perlulah belajar demi nak menarik minat dan juga nak menarik selesanya para jemaah bersama dengan kita. Dan juga K, iaitu knowledge. Seorang mutawif, dia tak perlu nak rasa dirinya cukup. Cukup apa ilmu yang dia ada, cukuplah ni, aku bolehlah ni pergi bawa jemaah, aku bolehlah ni pergi menyantuni tamu Allah. Tidak. Knowledge, seorang mutawif perlulah ada sikap langsung tidak pernah jemu dalam mengutip-mutiara ilmu. Dan ilmu-ilmu yang knowledge yang perlu dipelajari hendaklah mantapkan. Sebab apa? Dia nak perlu praktikkan bersama-sama dengan tetamu Allah. Terutama sekali perlu mantapkan dari segi sirah, ataupun kisah-kisah yang kita sendiri nak bawa jemaah pergi menziarahi ke satu tempat yang terdapat sirah yang telah pun berlaku pada hayatnya baginda bersama para sahabatnya lain, dan seterusnya. Mantapkan dari segi ilmu berkenaan dengan fiqh manasik,
ibadah haji dan umrah. Berkenaan dengan pantang larang, berkenaan dengan hukum hakam, berkenaan dengan syarat sah tawaf dan sebagainya, rukun-rukun umrah. Jadi itulah kriteria yang perlu ada pada diri seorang mutawif. Okay, Ustaz, boleh tak ceritakan sedikit sebanyak pengalaman umrah Ustaz? Okey, berkenaan dengan pengalaman umrah. Pengalaman sepanjang kita bawa jemaah ni menuju ke tanah suci, tentulah banyak pengalaman-pengalaman yang saya ukirkan bersama-sama dengan tetamu Allah yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya pengalaman suka untuk saya kongsikan, yang tadi manis-manis belaka kan. Ini saya nak kongsikan, iaitu pengalaman saya pernah saya menyantuni tetamu Allah. Pernah seorang pasangan suami isteri, na'uzubillah min zalik, pada hari yang terakhir nak tawaf wada' dah. Kemudian si suami ni minta isteri dia tunggu di satu tempat, iaitu di area berdekatan dengan dataran tawaf, mataf yang bawah tu. Tapi si suami ni cari tak jumpa. Kemudian si suami ni pun panik, tak tahu nak buat tawaf wada' macam mana, dan dia pun dalam keadaan emo ataupun dalam keadaan marah. Apabila mereka bersua ataupun berjumpa kembali di hotel penginapan sebelum kami nak naik bas nak balik, maka si suami isteri ni bergaduh, bertelingkar, bertengkar dan sebagainya. Dan akhirnya suaminya bagi tahu pada saya apa dia? Na'uzubillah, Ustaz, saya tak nak balik Malaysia. Saya tak nak balik Malaysia. Ustaz, bawalah saya bersama isteri saya pergi mahkamah sekarang, saya nak lafaz cerai. Na'uzubillah. Jadi itulah pengalaman-pengalaman. Jadi sebagai seorang mutawif ni, kita kena bijak dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik, bijak mencari solusi, bukan bertindak secara melulu, kerana apa-apa sahaja keadaan, apa-apa sahaja jua perkara boleh berlaku. Minta dengan Allah Ta'ala, jadikan perjalanan kita bersama para jemaah yang molek-molek belaka, perjalanan yang lancar, yang smooth, insya-Allah. Ustaz, boleh tak sebutkan beberapa contoh kesalahan jemaah Malaysia ketika melaksanakan ibadah umrah? Okey, sering kali kita tengok bila kita menyantuni tetamu Allah ni, mereka dah sebelum nak pergi umrah ni tahu dah, mereka dah belajar cukup dah, pergi ke kursus umrah 2-3 kali. Tetapi nak kata manusia ni pelupa. Manusia ni kadang-kadang leka tambahan pula, ibadah umrah ni merupakan ibadah yang first time, kali pertama mereka lakukan seumur hidup mereka. Jadi pendek cerita adalah, bila daripada Madinah, kita ambil contoh nak pergi ke Mekah, perlulah melepasi jarak yang sangat-sangat jauh, 450 km. Jadi bila jemaah duduk dalam bas ni, bila driver bas dah buka aircon ni, agak sejuk ni, dalam bas ni agak sejuk. Jadi ada sebahagian jemaah, lelaki terutama sekali, dia ambil kain ihramnya, lalu diselimutkan sehingga dia berselubung sekali dengan kepala sekali ditutup. Sebab apa? Tak tahan nak menahan sejuk dalam bas. Sedangkan kita tahu salah satu daripada 13 pantang larang ihram, iaitu bagi lelaki dilarang untuk menutup kepala ataupun sebahagian daripadanya. Jadi kita sebagai mutawif jangan tengok tak apalah, mungkin dia ngantuk. Tidak. Menjadi tanggungjawab, menjadi keutamaan kepada mutawif untuk menegur dan memperbetulkan kesalahan. Iaitu yang kedua apa dia? Bagi jemaah, iaitu kita ambil pada waktu tawaf. Salah satu daripada 7 syarat sah tawaf, iaitu berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan yakin. Tu berjalan dalam keadaan macam mana? Sepanjang kita berjalan, titik permulaan iaitu pusingan tawaf kita, dan titik pengakhirannya di mana? Di penjuru ataupun di rukun Hajarul Aswad. Jadi para jemaah perlulah berjalan ke hadapan, dan sepanjang kita nak menghabiskan daripada pusingan pertama sampailah ke pusingan yang terakhir, pusingan ke-7 tu, sepanjang itulah bahu kiri kita perlulah selari dengan dinding Kaabah. Seandainya terpesong, contohnya nak tengok isteri, mana pergi isteri aku ni, tengok belakang sebab risau isteri kita tercicir, ataupun sambil-sambil kita tawaf datanglah orang kemudian tolak bahu kiri kita, tempuh bahu kiri kita, bahasa mudah, sehinggalah terpesong pada dinding Kaabah, maka pusingan tersebut tidak sah. Jadi jalan penyelesaiannya macam mana? Mutawif perlulah beritahu kepada para jemaah tersebut, pergilah semula ke rukun Hajarul Aswad, kemudian gantilah dengan pusingan yang baru. Mula daripada Hajarul Aswad sehinggalah selesai di penjuru Hajarul Aswad. Okey
Ustaz, boleh tak Ustaz berlakon seolah-olah Ustaz ni sedang memberi perkongsian ketika membawa jemaah melawat Jabal Rahmah dalam seminit? Tuan-tuan, puan-puan, ibunda, ayahanda, tetamu Allah, duyufur rahman yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita semua dah selamat sampai di Jabal Rahmah dan juga dikenali sebagai nama yang lainnya kita sebut Bukit Kasih Sayang. Setelah Allah perintahkan Nabi Adam AS dan juga Sayyidatina Siti Hawa turun daripada syurga dan berada di atas dunia, mereka ni berpisah. Jadi di sinilah tempat mereka bertemu setelah 40 tahun lebihnya. Riwayat lain mengatakan lebih daripada 300 tahun. Apa Nabi Adam AS berdoa, dan doa ni pun selalu kita dengar. Apa dia? Rabbana, wahai Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguhnya kami telah pun menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalaulah engkau tak maafkan dan ampunkan segala salah silap kami ini, lanakunanna minal khasirin, kami ini digolongkan dalam kalangan golongan yang rugi. Jadi di sinilah tempat mereka bertemu. Poin yang kedua, apa dia ibu dan ayah perlu tahu, di Jabal Rahmah ni puncaknya terdapat satu batu yang bernama As-Sakhra. Di sinilah bagindanya Nabi Muhammad SAW sewaktu Hajjatul Wada', haji yang terakhir Rasulullah SAW berwukuf. Kerana wukuf ini merupakan rukun haji yang kedua. Tapi apa kata Rasulullah? Wa arafatu kulluha mawqifun. Jadi aku berwukuf di sini, waqaftu hauna, aku berwukuf di sini. Dan selagi mana kamu berada di kawasan Padang Arafah yang luasnya 10.4 km ni, juga dibolehkan untuk kamu berwukuf. Jadi itulah serba sedikit perkongsian mengenai Jabal Rahmah.